بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ahli majlisul ilmi yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ruangan yang kedua, lebih kurang dalam 20 minit lebih-lebih ni, insya-Allah kita akan masuk di dalam satu tajuk berhubungan dengan hadis dhaif dan hadis maudhu'. Hadis adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, iqrar ataupun pengakuan Nabi. Lebih daripada makna hadis itu dinamakan sunnah Nabi. Hadis Nabi ini tentu kepada perkataan yang Nabi sebut. Sama ada Nabi sebut bentuk soalan ataupun mengajar, royak dan sebagainya. Tapi dalam satu arti yang lebih luas lagi, iaitunya sunnah. Sunnah Nabi ni sama ada Nabi buat, Nabi kecek, ataupun Nabi duduk dia, orang buat gapo-gapo depan dia. Termasuk laginya kata-kata sahabat tapi di sana kepada Nabi. Nabi tak ada sebut tapi sahabat Nabi dia royak katanya, aku tengok Nabi buat lagu tu. Aku biasa perhati Nabi tekoh laku dia lagu tu dikatakan juga sunnah Nabi. Tapi pada hari ini insya-Allah masa lebih kurang sedikit ni, InsyaAllah kita akan masuk berhubungnya dengan hadis dhaif dan hadis maudhu'. Hadis dhaif tu dikatakan kata-kata Nabi, tapi orang yang bawa hadis Nabi tu nak boleh siapa ke orang bubuh di dalam kitab. Saya misal mudah-mudah dah ni Nabi. Orang hak dengar daripada Nabi tu sahabat. Lepas tu tabi'in tak tahu. Adalah berapa-berapa orang, 5 orang, 7 8 orang nak boleh sapa kepada orang yang hipung hadis. Kita selalu duk dengar tak? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Imam Ahmad, lepas tu Imam Malik. Banyak orang yang riwayat hadis, orang yang hipung hadis jadi duk di dalam kitab-kitab dia. Tapi apabila hadis yang dihipung tu ada sebahagiannya, iaitunya hadis dhaif, hadis lemah. Lemah ni bukan Nabi tak sebut, Nabi sebut, tapi orang yang bawa hadis tu kadang-kadang ingat dia duk di antara ingat tak ingat. Nabi sebut pasal itu, boleh jadi dia pergi sebut pasal lain. Ataupun duduk di akhlak dia sendiri. Akhlak orang tak berjuruh. Ulama hadis tak pergi bubuh di dalam baris orang-orang yang boleh diterima hadis dia. Seperti apa? Orang kecil boleh berdiri. Orang biasa kecek bohong. Orang pasal akhlak dia tak senonoh. Buat benda ni tak sepatut dengan masa dan tempat. Maka orang tu darajat dia jatuh walaupun ilmu dia tinggi. Sebab tu dalam ilmu hadis ni, dia bincang bukan bincang hadis kata-kata hak Nabi sebut saja dak.
Tapi dia bicara juga orang yang riwayat hadis. Orang yang riwayat hadis tu daripada siapa kepada siapa, siapa ke orang hak hipung sebuah ataupun banyak-banyak buah hadis, siapa setara tu. Nak riwayat katanya laik pengajian hadis daripada hak Nabi sebut. Siapa ke orang hipung hadis. Dikira habis walaupun satu perkataan sepatah sekalipun dikira. Jadi untuk sebagai contoh pada hari ni, termasuknya kebanyakan saya dah tengok dalam kitab ni hadis maudhu', hadis yang direka-reka oleh manusia sedangkan Nabi tak sebut. Cuba kita dengar ada sebagai contoh. Yang pertama sekali, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Hak ni nak ayat katanya hak saya nak baca ni dah semua bukan hadis belaka. Tapi orang duk pakat kecek, duk royak ceramah dalam khutbah, dalam kitab-kitab, orang duk royak katanya benda ni lah hadis. Maksud hak saya baca saat ni, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, iaitunya awal-awal benda hak Allah Ta'ala jadi. Allah Ta'ala cipta ni iaitunya cahaya Nabi kamu, iaitunya cahaya Nabi Muhammad, wahai Jabir. Sebab orang hak reka hadis ni dia royak katanya Nabi gi royak kepada seorang sahabat namanya Jabir. Mula-mula sekali Allah Ta'ala buat tak ada apa sekara lagi, langit, bumi, laut, tak ada apa sekara, bintang, matahari, tapi Allah Ta'ala buatnya cahaya Nabi Muhammad. Bila kita dengar hadis pasal ni perlu jaga-jaga katanya hak ni bukan hadis. Hak ni bukan hadis. Allah Ta'ala buat makhluk dia awal-awal dia buat. Setengah hadis riwayat katanya kalam. Setengah hadis riwayat katanya Lauh Mahfuz. Hak ni hak sahih. Bukan cahaya Nabi Muhammad. Ini perlu kita betul semula ada. Yang kedua, man hajja falam yazurni faqad jafani. Ini bukan hadis kan ni. Maksudnya siapa-siapa yang buat haji maka dia tidak ziarah kubur aku, maka orang tu deraka kepada aku. Sabit tu orang Melayu kita ni tak, dia pegang benar kalau lah gi Mekah kena sapalah di Madinah kena ziarah kubur Nabi. Boleh jadi wah-wah orang tua dok royak belum pada ni katanya dia munggi di Madinah mu kena wi masuk wi rapak sekali dengan kubur Nabi. Lagu-lagu mana pun teroklah lagu wi sapa depan kubur Nabi untuk nama katanya ziarah dah kubur Nabi. Hadis ziarah kubur Nabi ni ada banyak, tapi Nabi tak biasa sebut. Katanya siapa-siapa yang pergi buat haji dan tak ziarah aku, maknanya tak ziarah kubur aku, maka orang itu adalah orang deraka kepada aku. Nabi tak biasa sebut. Nah. Yang ketiga, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ini bukan hadis ke ni? Nah, kecek dalam masjid, tak kira lah kecek gapo-gapo dalam masjid, akan rutuhnya amalan kebaikan seperti api duk makan kayu. Banyak orang-orang tempat kita duk pergi katanya dunia jangan duk kecek dalam masjid. Dan nak kecek kena kecek luar. Takut ke apa? Takut rutuh amalan. Punuh amalan kalau dah kecek dunia dalam masjid. Dalam masjid sepatutnya kecek akhirat saja. Tu orang-orang kita duk pergi. Saya pun biasa pergi semaya di sebuah masjid. Dia tulis. Tulis di atas mihrab ni. Tepat tu imam nak semaya dia tulis atas tu. Dia katakan man takallama fil masjid bi umurid dunya
ahbatallahu amalahu 40 sanah. Lepas tu dia tulisnya al-hadis. Maknanya siapa-siapa kecek urusan dunia dalam masjid, Allah Taala putuh amalan orang tu 40 tahun. Ni boleh katakan hadis-hadis pasal ni kita duk dengar semua ni. Biasa duk bunyi semua. Orang duk kecek sama ada dalam khutbah, dalam ceramah. Setengah-setengah dalam buku pun duk ada juga. Sebab tu perlu cek semula hadis sungguh ke manusia kata. Tu yang 3. Yang keempat, hubbul watani minal iman. Kasih kepada tanah air itu sebahagian daripada iman. Jalan juga. Ni jalan belakang ni. Tak kena belakang tu. Bukan hadis. Kata-kata manusia. Tapi dia sandar kepada Nabi. Nabi biasa royak katanya. Kasih kepada tanah air itu sebahagian daripada iman. Hak sebenarnya Nabi tak ada kata ni. Nah. Yang ke berapa dah? Yang keempat pula dah. Ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku ni serupa dengan bintang. Hak mana seorang mung nak pegang, mung nak ambil, bermaknanya kamu akan boleh cahayalah daripada bintang tu. Ni jalan juga ni. Terutamanya dalam setengah-setengah ceramah pasal orang dengar ramai-ramai ni, dia pakak berasa naik semangat. Sebab apa? Dia royak katanya Nabi sendiri pesan suruh pergi dengan sahabat dia. Sahabat ni serupa dengan bintang. Bila sebut bintang kan, dia ada tak? Ada cahaya hak besar, ada cahaya hak kecil, ada cahaya hak pertengahan. Maknanya siapa-siapa pergi bintang, pergi ambil bintang, maka orang tu bolehlah cahaya. Hak sebenarnya Nabi tak biasa sebut. Nabi rayaknya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi rayak katanya mung pegilah dengan sunnah aku. Pegilah dengan sunnah, ajaran tunjuk ajar daripada al-khulafa' ar-rasyidin. Tu. Nabi pesan-pesan itu. Nabi tak ada biasa royak katanya suruh pergi dengan mana-mana sahabat yang dibanding supaya dengan bintang. Dan kita pergi pak supaya bercahaya dalam hidup kita. Yang ke-5, yang ke-berapa? Saya tak ada turut tertib sangat dak. Ya ada banyak tapi saya pilih-pilih. Yang ke-5 ataupun yang ke-6. Idza sa'ada al-khatibu al-minbara fala salata wala kalama. Bila tok khatib naik ke mimbar, maka tidak ada dah semaya dan tidak ada dah kecek. Ni jalan belakang ni tak kena juga ni. Hak sebenarnya bila tok khatib naik mimbar, kita orang mari lewat dak. Mari lewat masuk dalam masjid. Kita boleh semaya tahiyatul masjid. Boleh kita semaya tahiyatul masjid. Belum pada khatib berkhutbah, kita nak kecek boleh. Sekadar sikit-sikit tu pun tak molek kita kecek banyak. Sekadar sikit-sikit minta jalan, kita nak duduk, kita nak semaya boleh kecek sikit-sikit. Tanya khabar apa khabar? Sebab apa? Sebab tekah tu tok khatib tak ada mula lagi khutbah. Hak Nabi larinya bila khatib sedang berkhutbah, kamu kecek, kamu royak kepada orang hak duk tepi. Dia duk tengah-tengah kecek dah, kita pergi lari dia. Duk dia. Nabi ayat katanya kita orang hak pergi lari orang tu sudah pun lara. Maknanya tak boleh pahala dengan khutbah. Tapi kalau sekiranya tekah mula-mula tok khatib naik atas mimbar, ya sekadar wisale assalamualaikum warahmatullahi. Tekah tu kita nak semaya boleh. Semaya tahiyatul masjid. Walaupun tekah tok khatib duk tengah-tengah khutbah, kita boleh semaya tahiyatul masjid. Sebab Nabi dia biasa tanya seorang sahabat. Nabi duk berkhutbah tak? Ada seorang sahabat masuk duduk. Berduduk Nabi tanya,
araka'ta raka'atain. Musmaya dak lagi 2 rakaat. Nabi maknanya ya tok khatib ya boleh kecek dengan orang yang duduk bawah. Tapi orang yang sama-sama duduk bawah tak boleh kecek. Orang yang sama-sama dengar jangan kecek. Tapi kalau lah tok khatib kecek dengan orang bawah, boleh tak? Boleh. Hukum dia boleh. Bila kita tengok hak saya baca saat ni tak, idza sa'ada al-khatibul mimbar fala salata wala kalam. Hak ni adalah bukit hadis. Bila tok khatib naik mimbar, tak boleh semaya, tak boleh kecek. Hak ni adalah bukit hadis Nabi. Yang ketujuh, utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu pengetahuan, carilah ilmu walaupun siapa negeri Cina. Biasa dengar tak? Biasa. Duk dengar sokmo. Tak? Duk dengar sokmo orang-orang duk ceramah, duk royak. Terutamanya nak wis semangat kepada orang ngaji. Belajarlah ilmu siapa negeri Cina sekalipun. Hak sebenarnya Nabi tak ada biasa royak. Nabi tak biasa sebut. Walaupun sepatah Nabi tak biasa sebut. Tapi saya pun duk tengok sikit-sikit dah. Orang hak sebut kata ni iaitunya Ibnu Atikah. Ibnu Atikah ni orang zaman tabi'in jauh dah. Lepas ada 100 tahun Nabi mati tu tak. Ibnu Atikah ni dia sebut sebab dia nak wis semangat kepada orang-orang belajar. Nak ayat katanya ilmu bukan ambil di negeri Arab saja dak, tapi hendaklah belayar, jalan, musafir jauh setara mana siapa ada ke negeri Cina sekalipun mungkin ambil lah, sebab Islam bukan saja duduk di negeri Arab. Ilmu kebaikan untuk nak baiki hidup manusia, nak witakwa kepada Allah, bukan saja duduk di negeri Arab, tapi walaupun siapa negeri Cina pun hendaklah kamu belajar. Orang-orang tempat kita pun boleh jadi duk pergi baca, lepas tu tak ada cek molek katanya hak ni betul ke tak betul, hadis Nabi ke bukan hadis Nabi. Marilah duk jadi buku-buku, kitab-kitab muzakirah ataupun tazkirah. Duk ada benar-benar ni dalam kitab-kitab, walaupun kitab kecil, kitab besar. Sebab itulah perlu kita cek semula pada zaman dunia yang sedang duk maju ilmu pengetahuan ni, hadis maudhu', hadis dhaif, perlu benar kita jaga-jaga. Pas kalau kita nak tanya, pas siapa nak jaga hadis tu? Siapa nak pergi cek hadis tu? Kembalilah kepada orang alim, orang belajar, orang ngaji, orang ilmu banyak. Cuba cek molek kena tak kena, kena tak kena. Tak ada nak royak katanya ulama Jawi kita, ulama tempat kita saja yang duk tulis kita adanya capur hadis sahih, hadis hasan, hadis apa ni? Hadis dhaif, hadis maudhu'. Tetapi kadang-kadang orang Arab sendiri pun belana. Terutamanya sebagai contoh dak di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali, banyak hadis yang tidak ada asal. Yang tidak ada asal. Katanya hak ni hak Nabi sebut ke Nabi tak sebut. Bila orang pergi cek zaman learning, didapati katanya kadang-kadang hadis tu sangat-sangat dhaif, maknanya sangat-sangat lemah. Sekadar untuk nak guna diri sendiri tak apalah. Tapi untuk nak tunjuk kepada orang katanya hak ni kita kena buat, hak ni apa ni dalil daripada Nabi, Nabi biasa buat gotu, Nabi biasa buat gani, mari kita berdalil dengan dalil ni. Kadang-kadang hak ni lah duk jadi bahaya kepada cara hidup kita. Kita ambil hadis hak pasal lemah-lemah, rating kayu hak kecil ya. Kita duk buat supaya rasuk. Benar kecil. Kita buat supaya kayu balok. Tak boleh. Sebab itulah mari kita pergi dengan hadis sahih. Saya rasa tak hadis sahih pun kita rasa lemah dah untuk kita nak pergi amal semua, nak pergi ngaji semua, nak pergi tahu semua. Apatah lagi hadis yang lemah-lemah, hak dhaif, hak maudhu' kau teruk lagi.
Maudhu' ni maknanya hadis pelom. Hadis hak orang tipu. Setengah-setengah tok guru saya dak dengar wah. Orang-orang dak kecek agak tok guru dia tak tahu katanya hadis maudhu' tu gapo. Dia kata, tak apa, kurang-kurangnya hadis. Kurang-kurang hadis. Padahal hak sebenarnya hadis maudhu' tu maknanya hadis. Hadis hak pelom, hadis hak tipu. Sebab itulah ulama yang nak peringatan kepada orang-orang belakang ni, dia mari hipung semua hadis maudhu', hadis hak palsu. Sebahagian daripada hadis palsu ni iaitu apa? Bini yang lipat kain kepada tok lelaki untuk berjihad di jalan Allah. Bini tu boleh masuk syurga belum pada tok lelaki 500 tahun. Orang dengar apa? Allah! Oh, semangat! Allah! Oh, maknanya nak senap senun bini tu lipat kain bubuh dalam beg tok lelaki untuk keluar di jalan Allah. Tapi apa kita tengok dalam hadis, weh, Nabi tak biasa royak. Ni, hak ni lah perlu kita cek semula hubungan dengan cara hidup kita, amal ibadat kita, terutamanya orang-orang belakang lepas pada Nabi tu tak. Dia usaha nak tipu hadis-hadis ni, dia pergi tulis. Dia buat alif depan tu tak? An Abi Hurairah. Lepas tu dia pergi bubuh alif belakangnya Rawahul Bukhari. Orang-orang hak dengar apa? Oh, hadis Bukhari sendiri riwayat ni. Bom cek tengok. Palsu. Bukan. Sebab itulah. Tak, bila kita tengok utamanya kelebihan fadilat. Tak. Fadilat baca surah tu, baca ayat ni lagu tu pahala dia banyak supaya dengan malaikat 100,000 juta mari dak wi pahala kau ke misa. Tu galiknya lagu tu lah hadis berhubungi dengan fadilat kelebihan. Banyaknya beripung di dalam tu hadis dhaif jiddan dan hadis-hadis maudhu' yang bukan asalnya yang Nabi kata dak. Nabi tak ada biasa kata, Nabi tak ada biasa sebut. Insya-Allah bila kita dak kau duduk cerah semua, ambil hak sahih, ambil hak molek mari mengaji, maka amalan kita pun akan bersih. Nah, sebagai nasihat 2-3 minit akhir ni iaitunya amalan kita perlu kita cek semua. Kita buat pasal ni kena tak lagi? Orang ngajar pun menjadi tugas tanggungjawab juga. Kena cicing, kena tahu katanya hak ni ada asal, hak ni ada dalil. Hak tak ada dalil dia kena royak so. Hak ni tak boleh amal, hak ni tak ada asal, hak ni hadis maudhu', hak ni tak kena. Barulah amalan kita hak kita dah buat hari ye pun kau bersih, kau molek, kau beki. Nah, boleh jadi kalaulah saya banding ini kena tak kena, kita sendirilah buat pertimbangan. Saya nak misal mudah-mudah tak, kita ada duit. Kita ada duit stokor duk berasa nak buat umuh. Kita ambil necang hak pasal necang panah retik dak retik. Royak dia, acu buat umuh kawan. Kita pun royak umuh lagu tu, umuh ibu dia lagu tu, jemore dia, dapur dia, jambai dia lagu tu. Kita royak dia. Necang pun dia tergambar, tak apa. Duit dia tak? Dah. Kita duit ke dia. Dia buat. Acu-acu nak sudah dah. Hak ni saya banding ni. Kita tengok dalam, tengok luar, tak puas hati. Wah, sebab apa? Sebab necang tak pandai. Wah, tak pandai sungguh. Nampak penuh rumah kita. Cuba kita gambar. Lepas pada umur tu sudah, necang pun serah ke kita. Umurmu sudah dah. Kita bagi duduk berasa tak sedap lalu. Umur kena beki banyak. Hak saya nak ni dicutnya. Kadang-kadang umur hak kita kena beki tu habis duit banyak daripada umur hak kita kena buat semula. Gambar ada tak? Nak ayat katanya kadang-kadang kena rombok semula, bukan kena beki dak. Kena katok semula dong buat perhabis buat semula cari necang hak molek.
mari buat umuh tu. Necang hok pandai sungguh, bijak sungguh, mari buat umuh semula. Nak ayat katanya pada awal-awal dulu, kadang-kadang tekah kita rugi duit, habis duit, berasa sesat sekaligus. Bak apalah aku tak pilih necang hok pandai selalu, hok bijak selalu, mari duk royak kepada aku. Aku tak ada kena duduk beki, tak ada kena duduk punguh umuh semula. Begitu jugalah dengan amalan kita, cara hidup kita. Kadang-kadang tak, hok kita duk pergi mari, tak tahu mari mana. Tak tahu mari mana. Kita duk amal, duk buat. Ada orang mari duk royak kata hok ni tak kena deh, kita kena buat. Kadang-kadang kita nak buat pun rasa payah. Aku duk buat lama dah. Duk buat mari lama dah. Rasa tak sebuai, tak payah nak buat. Tapi orang hok terima sungguh, dia royak kepada hati dia. Dia hok mana daripada Allah, daripada Nabi, belalah aku tak boleh buat, belalah aku tak boleh buat, aku tak boleh tahu. Tapi dengan sebab daripada Allah, daripada Nabi, aku jauh tahu. Benda hok tak kena, hok tak molek. Aku nak terima hok betul, hok molek. Inilah saya rasanya dasar pengajian kita dah. Nak minggu hok kita duk ngaji situ sini, naknya hok bersih, hok molek dan untuk kita nak guna di dalam kehidupan kita. Nah, jadilah masa kita yang kita perabi, minyak motor, minyak kereta kita hok kita duk perabi. Tiap-tiap kali kita mari mengaji, jadi klik modal kurang-kurang. Lepas tu bukan klik modal saja dak kita nak, dia itunya nak kepada keuntungan. Laba kepada kita, boleh kita terima ilmu baru, boleh kita guna. Gapo hak molek kita amal, gapo hak tak molek kita tahu. Nah, takwalah kepada Allah di mana sahaja kita berada dan ambillah ilmu daripada Allah, ilmu daripada Nabi melalui ulama duk gi suluh, duk gi betul dan duk gi cerah kepada kehidupan kita. Insya-Allah barakah di dalam kehidupan dunia dan akhirat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.